hari ini hakikat dan realiti dia, kerajaan ini masih dikuasai oleh Pakatan Harapan. Ambil contoh lah, ambil contoh. Hari ini saya terima satu benda yang pernah cuba dilakukan oleh kerajaan Pakatan Harapan terhadap saya. Hari ini tadi Inspektor Satis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman telah menghantar satu notis kepada saya, meminta saya hadir ke mahkamah pada 29 hari bulan untuk saya dikenakan jaminan bond menjaga keamanan di bawah Seksyen 67 KPJ. Ni surat dia. Maknanya saya hari ini pihak polis, saya tanya dengan pihak polis, Inspektor Satis tadi beritahu dengan saya bahawa ini dia orang tak boleh buat apa-apa. Polis tak boleh buat apa-apa sebab ini arahan Jabatan Peguam Negara. Dan saya bila dia dah cakap Jabatan Peguam Negara ni, saya siasat memang kita tahu bahawa ini arahan daripada wanita yang baru-baru ini saya membuat laporan SPRM ke atas dirinya. Kerana ketika beliau menjadi jawatan kuasa tanah, Land Exco, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, beliau telah hadir dalam satu mesyuarat dan di dalam mesyuarat itu telah memutuskan untuk memberi beliau sebidang tanah yang nilai dia lebih kurang 3 hingga 5 juta dalam keadaan dia ada dalam mesyuarat tersebut. Dan sehingga hari ini Tan Sri Idrus ni Ketua Peguam Negara yang baru ni, ramai orang tak tahu bahawa Ketua Peguam ataupun Peguam Negara kita yang baru ni, sebelum Tommy Thomas dilantik menjadi Peguam Negara, Ram Karpal Gopal Siram telah mencadangkan supaya Idrus Harun ni, abang kepada pengurusi SPR yang juga dilantik oleh Tun Dr. Mahathir, abang dia ni telah dicadangkan sebagai Peguam Negara sebelum Tommy Thomas. Itu yang kita petikaikan. Macam mana dah tukar kerajaan Perikatan Nasional, tetapi Peguam Negara masih diambil di kalangan mereka yang pro Pakatan Harapan. Jadi apa yang berlaku di zaman pemerintahan Idrus Harun ni? Nombor satu hari ni, secara rasminya Idrus ni dah ikut apa kehendak Tun Dr. Mahathir, iaitu terus menganiaya UMNO. Kenapa saya kata Idrus telah melakukan perkara yang saya anggap terus menganiaya UMNO? Ialah kes ni. Kes ni pernah cuba dibuat oleh zaman Tun Dr. Mahathir, zaman Tommy Thomas, ke atas diri saya. Maknanya setiap kali saya mengkritik Tun Dr. Mahathir, saya kena letak jaminan bond 20,000. Kalau saya kritik je Tun Dr. Mahathir, duit 20,000 tu akan dirampas oleh kerajaan. Okey. Hari ni Inspektor Satis bagi saya benda ni. Mereka mohon untuk dikenakan bond jaminan. Bond jaminan menjaga keamanan. Maknanya saya kena jaga keamanan. Mengkritik Tun Mahathir ni hari ni dianggap sebagai tidak aman. Ini zaman Perikatan Nasional. Tapi mengkritik Mahathir dikata tak aman. Okey, sekejap Datuk. Sekejap Datuk. Saya dapat tangkap apa yang Datuk katakan tadi. Apakah Datuk setuju jika saya katakan bahawa perlantikan Peguam Negara selepas Tommy Thomas ni tidak tumpah seperti lantikan sama politik? Masih lagi orang sana. Adik dia Azhar Idrus pun kita tahu pro Pakatan Harapan, hari ni masih lagi pengurusi SPR, kan? Abang dia pun kita pun tahu sebelah sana, kan? Dan lebih mengecewakan, hari ni saya nak dikenakan bond jaminan 20,000 ni untuk berkelakuan baik kerana kesalahan yang kononnya saya telah buat. Ini nak beritahu ni betapa bodohnya dia orang ni.
Satu laporan polis telah dibuat di Balai Polis Subang Jaya. Okey. Pada 3 hari bulan 24 hari bulan 12. Ini zaman Pakatan Harapan Tapi sekarang ni dia orang mohon supaya saya dikenakan bond. Pada 24 hari bulan 12 jam lebih kurang 5 petang, saya melayari aplikasi Facebook di telefon bimbit dan melihat serta mendengar satu rakaman video bertajuk Lokman Adam Gesa Mahathir berhenti nasihat negara-negara Islam yang berpecah belah dan tumpu selesaikan perpecahan umat Islam negara ini yang dia sendiri menjadi juaranya. Saya kritik Tun Dr. Mahathir, beritahu dengan Tun Dr. Mahathir tak payah nasihat negara-negara Islam, tumpukan perhatian supaya selesaikan perpecahan yang dia sendiri buat. Dia ni lah culprit yang menyebabkan orang Islam berpecah. Hari ini Jabatan Peguam Negara ni, Siti Zainab ni, nak bawa saya ke mahkamah, nak kenakan bond jaminan. Saya nak beritahu dengan Siti Zainab, ini bukan pondan Siam Armada tau. Ini bukan pondan Siam Armada. Ini Lokman Adam, UMNO. Walaupun dah dipecat, tapi darah saya UMNO. Lagi dia buat macam ni, lagi dia tekan, lagi kita lawan. Kita bukan bapuk Siam atau pondan Siam, macam budak-budak armada macam Syed Saddiq. Saya nak beritahu, saya baru keluarkan satu je tentang video, tentang dia dapat salah guna kuasa, dapat tanah di Ampang. Lepas ni kita akan buat satu lagi laporan. Dia dapat tanah di Putrajaya ketika dia menjadi penasihat kerajaan negeri, penasihat legal advisor kepada kerajaan negeri Melaka. Dia pun dapat tanah. Itu yang itu hari dia kontak satu perempuan tu, suruh cepat-cepat cover. Orang Hasbiza cepat-cepat cover, jangan sampai orang tahu tentang tanah dia dekat Melaka tu. Nak beritahu, saya dah tahu. Belum lagi cerita pasal renovation rumah dia menelan belanja 1 juta lebih. Mana dia sebagai SG, Peguam Cara Negara 2, dia dapat duit bayar premium tanah. Tanah dekat Ampang ni yang dia dapat dah lah murah. Premium dia 900,000. Tetapi dia dapat special discount 30%. Orang lain tak dapat. Orang lain kalau esko kerajaan negeri ke menteri besar ke dapat tanah dekat hujung-hujung, kat hulu langat sana. Dia dapat di prime area. Lepas tu dapat diskaun premium lagi 30%. Tunggu. Tunggu. Dia nak lawan, kita lawan. Tak ada masalah. Orang korak macam ni kita tak takut nak lawan. Kalau orang bersih, kita takut sikit. Sebab orang bersih ni dia tak buat silap. Tapi kalau manusia korak macam Siti Zainab ni, kita tak ada masalah nak lawan. Dan saya nak beritahu, selepas kita buat report polis ni, report SPRM, Tan Sri Idrus ni nak naikkan pangkat dia daripada SG2 pergi SG1. Itu yang saya nak buka tanah Tan Sri Idrus pula lepas ni. Kan? Ini apa benda ni? Ini apa benda ni? Saya kritik Mahathir bulan 12 tahun 2019. Hari ni bulan 6 tahun 2020. Hari ni sudah pun ada kerajaan baru. Sudah ada kerajaan baru. Tapi hari ni mereka nak kenakan bond kerana saya mengkritik Mahathir. Sekarang ni Muhyiddin jadi PM ke Mahathir jadi PM? Ini bermaksud Datuk, ini bermaksud tindak bond ini adalah tindak balas daripada Peguam Cara 2 atas tindakan Datuk melaporkan tanah kepada SPRM. Ya. Bukan itu saja. Saya yakin bahawa ini adalah arahan mereka yang bersekutu dengan Tun Dr. Mahathir untuk memastikan mulut saya ditutup. Saya nak beritahu, lagi dia buat perangai buruk macam ni, lagi dia aniaya kita, lagi banyak kita akan balon dia. Kita akan dedah, kita akan bongkar. Dan ini baru satu penganiayaan yang dia buat ke atas diri saya. Hari ini saya nak beritahu, hari semalam, hari Ahad, saya dah bongkarkan bagaimana AG Chambers
telah melakukan penganiayaan kepada UMNO. Bila mana mereka telah mendesak duit UMNO ini tidak dipulangkan balik. Kita tahu bahawa bulan Februari mahkamah telah putuskan bahawa duit UMNO 192 juta tidak ada kaitan dengan YMDB. Tetapi selepas saja mahkamah putuskan duit itu tidak ada kaitan dengan YMDB, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Jabatan Peguam Negara ketika itu di bawah Tommy Thomas telah memohon rayuan. Mereka telah membuat rayuan. Dan mereka membuat rayuan tak apa. Itu memang normal. Tetapi mereka telah memohon supaya penyerahan semula duit UMNO ni kepada UMNO ditangguhkan. Ini permohonan mereka. Saman untuk melucutkan hak ini. Mereka mohon selepas Mahkamah Tinggi membuat keputusan duit ini tak ada kaitan dengan YMDB, mereka telah membuat permohonan. Dan minggu lepas permohonan ini telah didengar oleh Mahkamah Tinggi, dan Mahkamah Tinggi memberikan peluang seluas-luasnya kepada AG Chambers untuk membuktikan ataupun memberikan sebab yang rasional kenapa duit UMNO ni tak boleh dipulangkan pada UMNO. Apa yang berlaku? Mahkamah di zaman Pakatan Harapan